Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan taklimat tahun 1 pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami semua dapat menerima dan menghayati segala ilmu dan mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota badan, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Mahathir atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Baiklah, sebelum meneruskan majlis, sukalah saya memperkenalkan sedikit tentang info sekolah. Okey. Seperti yang dapat dilihat daripada skrin, ya, Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra adalah SEDERAP, adalah singkatan daripada Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra. Maaf ya. Okey. Okay. SEDERAP adalah singkatan daripada Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra. Jadi bila murid-murid sebut, guru-guru sebut SEDERAP adalah singkatan bagi Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra. Ya. Okey, berkenaan dengan info sekolah. Okey. Ada email sekolah bba9229@moi.edu.my. Blog sekolah seperti yang tertera. Page Facebook sekolah, nombor telefon dan faksimili. Okey, saya memohon maaf kerana ada sedikit kesilapan teknikal, gangguan teknikal. Okey, info-info ini tuan-puan boleh dapati juga di blog sekolah, iaitu skdesaPinggiranputra.blogspot.com dan juga page FB sekolah, Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra. Mohon maaf ya sebentar. Okey.
Seperti yang tertera info sekolah iaitu email bba9229@moi.edu.my, sekolah skdesapinggiranputra.blogspot.com, FB sekolah SK Desa Pinggiran Putra, Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra. Jadi ibu bapa dialu-alukan untuk follow dan like dan sentiasa mengambil info daripada medium-medium tersebut. Seterusnya, saya akan memperkenalkan barisan pentadbir Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra. Baiklah, yang pertama, Puan Anita binti Saridin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra. Puan Maznah binti Muhammad Nur, Penolong Kanan Pentadbiran SK Desa Pinggiran Putra. Encik Zairi bin Muhammad Lauri, Penolong Kanan HEM Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra. Puan Nur Saadah binti Abdul Halim, Penolong Kanan Co-Kurikulum Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra. Encik Mahathir bin Midun, Penolong Kanan PPKI Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra. Seperti yang kita maklum, Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra ada kelas PPKI iaitu kelas untuk murid-murid berkeperluan khas. Okey, bagi meneruskan majlis, saya mempersilakan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra, Puan Anita binti Saridin untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dihormati Puan Maznah binti Muhammad Nur, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Tuan Haji Zairi bin Muhammad Lauri, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Nur Saadah binti Abdul Halim, Guru Penolong Kanan Co-Kurikulum. Encik Mahathir bin Midun, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas. Penyelaras dan guru-guru tahun 1 serta barisan ibu bapa penjaga murid-murid tahun 1 sesi 2022 2023. Ya. Syukur kita pada pagi ini kita semua diberi kesihatan dan kelapangan, ya, waktu bagi sama-sama menjayakan taklimat tahun 1 sesi 2022-2023 Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra walaupun secara Google Meet. Hadirin yang dihormati, seluruh warga sekolah ini dan juga saya sebagai pentadbir baru, iaitu yang mula bertugas di SK Desa Pinggiran Putra mulai 6 Disember 2021 yang lalu, mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan sabas kepada murid-murid tahun 1 yang telah terpilih untuk memasuki tahun 1 di sekolah sederam. Selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra dan sekaligus menjadi warga sekolah ini insya-Allah untuk tempoh 6 tahun yang akan datang. Diharapkan anak-anak yang belajar di Sederap akan menjadi pelajar yang terbaik, insya-Allah. Pada 21 Mac 2020 nanti anak-anak kita akan memulakan hari persekolahan rasmi, insya-Allah anak-anak didik akan menjalani minggu orientasi sekolah seperti yang dirancang. Hari orientasi amat penting untuk murid-murid tahun 1 ini agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di sekolah. Mungkin anak-anak kita ni ada yang bersekolah di prasekolah ataupun tadika yang berlainan. Jadi dia adalah merupakan
pengalaman barulah tentunya berbeza daripada kelas-kelas tadika yang telah mereka hadiri ya. Para ibu bapa jangan risau ya, insya-Allah ya. Kami memahami kedudukan anak-anak ya di tahun 1 di mana para guru sederap akan sering membantu anak-anak kita supaya membiasakan diri dengan perjalanan sekolah ya. InsyaAllah dan selepas ini ibu bapa semua akan mendengar taklimat yang akan diterangkan oleh guru-guru yang berkenaan ya. Tuan-puan, ibu bapa yang dihormati, ya, saya selaku pihak pentadbiran amat mengharapkan ya untuk membina kecemerlangan anak-anak kita tidak ya kena bersama-sama sebagai ibu bapa dan kami para pendidik di sekolah ya sentiasa perlu melibatkan diri dan memantau pelajaran anak-anak terutamanya di musim pandemik COVID-19 ni ya. Okey, anak-anak perlu menyediakan diri untuk belajar ya. Guru-guru kami ni insya-Allah ya akan memberi pendidikan yang terbaik ya, dan kita sebagai ibu bapa perlu sentiasa memberi sokongan dan dorongan kepada anak-anak ya, anak-anak tuan-puan ya. Kita semua ya sebolehnya melibatkanlah. Saya amat mengharapkan ibu bapa melibatkan diri dalam aktiviti sekolah sama ada melalui penyertaan PIBG ataupun kumpulan sokongan ibu bapa ya, KSIB ya. Saya juga mengalung-alungkan ya komitmen ibu bapa terutamanya ya yang anak baru pertama kalilah memasuki sekolah kebangsaan Desa Pinggiran Putra ni supaya sama-sama untuk membantu sekolah demi mencapai tahap optimum sama ada kecemerlangan ko-akademik ya, semualah ya melalui peranan kita yang kita boleh mainkan ya, sebarang sumbangan daripada pihak tuan-puan sama ada melalui buah fikiran ya, material juga penyertaan dalam aktiviti amat dihargai. Dan sekali lagi saya mengucapkan sabar dan tahniah kerana anak tuan-puan telah terpilih untuk memasuki ya, pendidikan wajib di Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Puan Anita, Guru Besar Sederap atas ucapan itu tadi. Seterusnya, marilah sama-sama kita mendengar dan mengambil info melalui taklimat-taklimat yang akan disampaikan oleh barisan pentadbir Sederap. Baiklah, untuk bidang kurikulum, saya mempersilakan Puan Maznah binti Muhammad Nur untuk menyampaikan taklimat beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Guru Besar, penolong-penolong kanan, guru-guru serta ibu bapa yang dikasihi sekalian. Terima kasih kerana memilih Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra sebagai penempatan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk belajar di sekolah rendah. Ini seterusnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah waktu persekolahan. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan perlu hantar anak tuan-tuan dan puan-puan sebelum jam 7.30 pagi. Latihlah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk mengikut jadual yang telah ditetapkan. Ya, jadikan tanamkan disiplin dalam diri mereka untuk tepati masa. Dan waktu tamat persekolahan buat sementara ini dari hari Isnin hingga hari Rabu adalah jam 1 petang, hari Khamis 12.30 tengah hari dan hari Jumaat 11.30 pagi. Ya, itu untuk
buat masa sekarang. Seterusnya. Okey. Untuk jadual waktu pengajaran dan pembelajaran, ibu bapa boleh merujuk blog sekolah, FB sekolah yang seperti telah diterangkan oleh fungsi majlis sebentar tadi, dan juga grup kelas yang tuan-tuan dan puan-puan sertai. Dan dan seterusnya, guru kelas akan mewujudkan pula grup kelas masing-masing. Jadi rujuk di situ untuk maklumat dari semasa ke semasa. Terusnya. Okey, program transisi. Okey, tahun 1 mereka akan menjalani program transisi. Kemasukan mereka pada peringkat awal akan bermula dengan program transisi yang antara lainnya membantu kesediaan murid bagi menghadapi pendidikan formal di sekolah rendah. Sebelum ini mereka di prasekolah ataupun di tadika ataupun di taska dan sebagainya untuk program awal persekolahan, tetapi bila masuk dalam pendidikan formal mereka akan menjalani program transisi untuk membiasakan diri murid ni dalam pendidikan formal nanti. Seterusnya. Okey, peranan ibu bapa. Saya minta sangat ibu bapa menyediakan kelengkapan pembelajaran murid seperti buku tulis, buku kerja dan sebagainya. Begitu juga dengan sokongan terhadap pembelajaran anak. Sentiasalah merujuk pada guru kelas atau guru mata pelajaran dari semasa ke semasa tentang pelajaran anak. Libatkan dalam aktiviti dan perkembangan sekolah. Membimbing anak cara mengurus diri. Di sekolah mereka perlu menguruskan diri mereka sendiri. Nak ke tandas, nak makan, uruskan diri sendiri. Dan latih juga dalam tempoh sehingga bulan 3 nanti, ada beberapa minggu lagi. Latih anak tuan-tuan untuk ke tandas contohnya, macam mana nak menguruskan diri ke tandas, macam mana nak makan, nak basuh tangan. Itu sepatutnya mereka telah kuasai. Dan tekankan juga sikap bertanggungjawab kepada anak-anak ni. Alat tulis mereka nanti simpan baik-baik, buku dah guna simpan kat mana, semua ini perlu dilatih anak-anak ini. Cikgu di sekolah juga mempunyai peranan mereka dalam mendidik anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya. Ini dalam kalangan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Mereka berupaya mengurus diri, nak ke tandas macam saya dah nyatakan tadi. Mereka berminat untuk ke sekolah, berupaya menyesuaikan diri dengan persekitaran baru dan orang lain. Boleh berkawan, boleh dengar arahan dan sebagainya. Dan juga sikap yang positif dalam pembelajaran. Dalam tempoh sebelum mereka ke sekolah ni, maklumkan kepada anak-anak ni tentang suasana di sekolah, beri mereka gambaran terlebih dahulu sebelum mereka masuk, nanti mereka terkejut pula. Jadi ceritakan yang molek-molek dulu tentang sekolah, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan pengalaman pertama ke sekolah. Begitulah anak-anak kita nanti. Seterusnya. Seterusnya saya akan terangkan tentang pentaksiran berasaskan sekolah. Dia terbahagi kepada dua, iaitu akademik dan bukan akademik. Dalam bidang akademik diberikan kepada dua, iaitu pentaksiran pusat dan pentaksiran sekolah. Pentaksiran pusat ni adalah peperiksaan awam. Untuk peringkat sekolah rendah, peperiksaan awam seperti UPSR telah pun dimasukkan pada tahun lalu. Dan untuk akademik hanya berkisar tentang pentaksiran sekolah, iaitu pentaksiran bilik darjah. Dalam bidang bukan akademik pula adalah pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan core curriculum, PAJSK. Ini di bawah penolong kanan core curriculum yang menguruskan. Seterusnya pentaksiran psikometrik yang dijalankan oleh guru bimbingan. Itu senario pentaksiran di sekolah. Seterusnya. Untuk pentaksiran bilik darjah,
Okey, dia dibahagikan kepada formatif dan sumatif. Okey, pentaksiran formatif mentaksir perkembangan untuk pembelajaran. Ini berterusan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran. Okey, begitu juga dengan sumatif. Sumatif ni mentaksir perkembangan tentang pembelajaran. Biasanya pada akhir sesuatu topik, jika cikgu nak menguji anak murid ni tadi, pentaksiran sumatif ini akan dijalankan, okey, untuk menguji kefahaman anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, sebagai pembelajaran formatif, mentaksir perkembangan secara berterusan dalam pengajaran dan pengajaran. Jadi sepanjang tempoh anak-anak tuan-tuan dan puan-puan belajar, mereka akan ditaksir oleh guru-guru. Okay, seterusnya. Okay, fokuskan kepada pentaksiran bilik darjah PBD. Okay, pentaksiran secara sepanjang tempoh pengajaran dan pengajaran pelajaran di rumah PDR, juga cikgu-cikgu ini mentaksir anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Pembelajaran proses pentaksiran ini ada secara berterusan untuk melihat perkembangan kemajuan murid dalam pembelajaran mereka. Okay, seterusnya. Okey, ini pelaksanaan PBD. Kaedah pentaksirannya, cikgu-cikgu akan menilai dari segi pemerhatian, penulisan, lisan ataupun kerja projek, kuis, pembentangan dan sebagainya berdasarkan standard prestasi dan pertimbangan guru. Guru akan memberi tahap penguasaan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan terhadap berdasarkan pemerhatian, berdasarkan penulisan, berdasarkan lisan yang kerja-kerja ataupun tugasan-tugasan yang anak-anak tuan-tuan laksanakan. Okay, seterusnya. Okey, ini standard prestasi. Okay, pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu dipamerkan oleh anak-anak tuan-tuan dan puan pada peringkat atau aras perkembangan pembelajaran mereka. Ya, mereka akan dinilai dari semasa ke semasa. Okay, seterusnya. Okey. Standard prestasi ini juga akan dinilai berdasarkan tahap penguasaan murid. Okay. Kalau murid tersebut dapat TP1, dia tahu saja, dia tahu. Kalau cikgu tanya, dia boleh jawab. Itu dia tahu. Kalau okey, tahu, okey. Yang kedua, tahu dan faham. Bila dia tahu, dia faham, dia boleh jawab apa yang cikgu tanya. Okey. Yang TP3, tahu, faham dan dia boleh buat. Okey, dia dapat menerima pengajaran guru, dia faham dan dia boleh laksanakan tugasan yang cikgu beri. Okey. Puan Aziz ni angkat tangan. Ada persoalan ke? Kalau persoalan kita di akhir nanti boleh ataupun type dalam ruangan chat. Okey, seterusnya TP keempat, tahu, faham, boleh buat dengan beradab. Okey, yang kelima, tahu, faham, boleh buat dengan beradab terpuji. TP 6, tahu, faham, boleh buat dengan beradab misali. Mari kita tengok macam mana kita cikgu-cikgu ini menilai anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya ya. Next. Okey, ini dalam subjek matematik. Tajuknya nombor dan operasi nombor bulat sehingga 100. Kalau TP1 cikgu beri anak-anak dan puan-puan, dia hanya boleh menyatakan sebarang nombor hingga 100. Dia boleh sebut je, dia boleh menyatakan. Kalau anak-anak tuan-tuan dan puan-puan cikgu beri TP2, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan boleh menentukan nilai nombor dan menyusun dengan tertib. Dia ikut susun 1, 2, 3, 2 ikut susunan. Itu dia dapat TP2. Okey, kalau TP3 dia boleh menganggar, dia boleh membunda sebarang nombor melengkapkan
Okay, maaf, kesilapan teknikal sebentar tadi. Okey, seterusnya untuk TP tahap penguasaan kelima, TP5, murid boleh menyelesaikan masalah harian yang rutin bagi sebarang nombor dalam pelbagai strategi. Dia boleh dalam cara yang bagaimanapun, dalam soalan-soalan yang diberikan dalam bentuk ayat, dia boleh selesaikan. Okey, kalau TP6, menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin bagi sebarang nombor yang dengan kreatif dan inovatif. Dia boleh reka. Kalau 1 tambah 1 tu dia boleh reka. Dia boleh buat cerita dia sendiri. Itu dari segi kreatif dan inovatif. Okey, seterusnya. Okey, untuk PBD ini tuan-tuan dan puan-puan, dia meliputi semua subjek dalam dalam sepanjang sesi persekolahan mereka. Okey, semua subjek bermaksud apa saja subjek yang mereka pelajari, mereka akan dinilai oleh guru-guru sepanjang mereka belajar. Sama ada di sekolah dalam tempoh sekarang ini ataupun dalam penggeliran, ada juga murid yang bergilir datang ke sekolah, ataupun PDPR yang sebelum ini telah pun dijalankan. Tetapi bagi anak-anak tahun 1, mereka akan datang ke sekolah secara penuh buat masa inilah. Okey, itu saja penerangan dari saya buat masa ini. Okey, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lemah itu adalah kelemahan dari sendiri, dan yang hebat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya kembalikan kepada pengacara kita pada pagi ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Puan Maznah binti Muhammad Nur atas taklimat kurikulum itu tadi. Seterusnya, saya dengan besar hati mempersilakan Encik Zairi bin Muhammad Lauri untuk menyampaikan taklimat daripada bidang hal ehwal murid. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti. Yang berusaha Puan Anita binti Saridin, Guru Besar SK Desa Pinggiran Putra. Sahabat saya Puan Maznah binti Muhammad Nur, PK Pentadbiran. Puan Usadah binti Abdul Halim, PK Co-Curriculum. Encik Mahathir bin Midun, PK PPKI. Barisan Guru tahun 1 2021-2022, dan juga para ibu bapa yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah dan tahniah kepada para ibu bapa kerana dapat bersama-sama untuk mendengar taklimat pada hari ini. Untuk makluman semua ibu bapa, matlamat kita sebenarnya untuk bekerjasama dengan ibu bapa untuk membimbing dan mendidik murid menjadi manusia yang beradab dan berakhlak mulia. Seterusnya, tujuan kita juga untuk melahirkan individu di kalangan anak-anak kita yang mampu membimbing diri sendiri pada masa akan datang, insya-Allah. Seterusnya juga memberi layanan dan hak yang sama rata kepada semua murid. Itu tujuan kita sebenarnya. Selain itu, dalam usaha untuk memastikan keharmonian SK Desa Pinggiran Putra sentiasa terpelihara. Untuk makluman ibu bapa, di sini saya akan tekankan beberapa perkara. Antaranya yang pertama, pengurusan murid. Ya, hal ehwal murid ni lebih pada pengurusan. Maksudnya anak-anak SKDPP nanti mestilah hadir ke sekolah memakai uniform lengkap, sentiasa bekerjasama, ya, mendidik anak-anak kita untuk mematuhi peraturan sekolah. Contohnya, ya, yang pertama, slide seterusnya, contoh kasut sekolah, seperti SPI Bilangan 4 tahun 2020, penguatkuasaan kasut dan stokin hitam atau putih oleh murid sekolah KPM mulai tahun 2021. Maksudnya kasut berwarna hitam hendaklah dipakai bersama-sama
stokin berwarna hitam. Begitu juga jika kasut berwarna putih, hendaklah dipakai bersama-sama stokin yang berwarna putih. Seterusnya, memakai baju sukan atau baju PJ ya. Memakai baju sukan atau baju PJ pada hari yang ada mata pelajaran pendidikan jasmani sepanjang hari, maksudnya sukan atau kurikulum dibenarkan. Ya, dibenarkan dalam tempoh tersebut. InsyaAllah untuk tahun 2022-2023, anak-anak tuan ya nanti boleh dapatkan t-shirt sukan, yang perempuan berlengan panjang, yang lelaki berlengan pendek ya. Memakai baju sukan atau baju PJ ketika tiada mata pelajaran pendidikan jasmani dibenarkan. Dalam tempoh PKP ni dibenarkan ya. Tapi kalau sebelum ni tidak dibenarkan. Seterusnya, tata cara menjahit lencana dan tanda nama murid. Bagi murid biasanya lelaki, lencana sekolah hendaklah dijahit di atas poket baju sebelah kiri pada aras dada murid. Tanda nama pula dijahit sebelah kiri baju dan di bawah lencana sekolah ya. Poket hendaklah dibiarkan kosong tanpa sebarang jahitan atau tampalan lencana atau tanda nama. Okey, seterusnya, bagi murid perempuan lebih kurang sama. Lencana sekolah hendaklah dijahit di bahagian kiri tudung pada aras dada murid. Tiada tanda nama pula dijahit di bahagian kiri baju dan di bawah lencana sekolah. Seterusnya, okay, ini contoh. Kalau makluman ibu bapa, terutamanya ibu bapa yang anaknya ada tahun 1 hingga 6, sebelum ni kamu boleh lihat tanda nama tu sebelah kanan, betul? Untuk tahun 2022-2023 kita selaraskan. Bermula daripada pra tahun 1, kali ni semua sebelah kiri. Boleh tengok contoh tu. Lencana di atas, tanda nama di bawah. Lencana dan juga poket tu biarkan kosong. Jadi macam tu ya untuk tahun 2022-2023. Okey, seterusnya. Mendidik anak menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Rambut murid lelaki. Ni harap kerjasama daripada ibu bapa ya dapat memastikan anak-anak mematuhi peraturan. Dilarang sama sekali berambut panjang. Hadapan tidak menutup dahi. Belakang tidak mencecah kolor baju. Seterusnya di sisi tidak melebihi pertengahan cuping telinga. Maksudnya rambutnya ya. Jangan melebihi pertengahan cuping telinga. Dilarang memotong rambut berfashion dan menyimpan ekor rambut. Sentiasa bersikap rapi dan kemas. Okay, seterusnya. Okay, seperti yang dimaklumkan oleh PK Pentadbiran, setakat ini sesi sekolah murid tahap 1 tahun 1 hari Isnin hingga hari Rabu 7.40 pagi hingga 1 petang. Khamis ialah 7.40 pagi hingga 12.30 tengah hari. Dan 7.40 pagi hingga 12 tengah hari itu pada hari Jumaat. Murid hendaklah berada di dalam kawasan sekolah selewatnya 7.30 pagi. Iaitu 10 minit sebelum PDP bermula. Ini pihak sekolah memohon kerjasama kepada ibu bapa dapat menghantar anak mengikut masa yang telah ditetapkan. Ya, yang kita dapati dalam tempoh PKP ni, anak-anak kita datang lewat. Sebenarnya ya 7.30 sekolah terpaksa menutup pagar dan ibu bapa akan melipat pagar A saja. Sebab apa ya? Terpaksa tutup pagar sebab guru-guru masa pertama mereka ada kelas. Jadi mohon sangat kepada para ibu bapa dapat menempati masa. Kita ada buat bancian sebelum ni lebih 180 kadang-kadang sehari murid hadir lambat. Kalau boleh untuk tahun 2022 penggalan pertama ni, kami berharap sangatlah pihak pentadbiran memohon kerjasama ibu bapa dapat menghantar anak mereka mengikut masa yang telah ditetapkan. Ya, mengikut masa yang telah ditetapkan. Okay, seterusnya. Okay, hari pertama persekolahan 2022 ya yang dijangkakan jika tiada perubahan, insya-Allah anak-anak kita ni, anak-anak tahun 1 ni akan hadir ke sekolah pada 21 Mac 2022 bersamaan hari Isnin. Semua murid tahun 1 diwajibkan memakai pelitup muka dan menjaga penjarakan fizikal ya. Sila pakai tanda nama sementara bertali
setiap hari sehingga name tag kekal akan diterima insya-Allah. Okey, seterusnya. Seterusnya cikgu. Okey, hari pertama persekolahan 2022 dan tadi saya dah umumkan hanya seorang ahli keluarga yang dibenarkan mengirim murid masuk ke kawasan sekolah. Ini minggu pertama biasa. Jika perlu ya cikgu dan wajib memakai pelitup muka. Biasanya murid-murid tahun 1 ni tiada masalah. Mereka ni biasa pergi ke sekolah. Walau bagaimanapun minggu pertama biasa kita ada sedikit kelonggaran, tapi makluman ibu bapa jika perlu ya, anak-anak minggu pertama tu kita wajib mereka memakai pelitup muka dan mereka ibu bapa juga dibenarkan mengirim murid masuk kawasan sekolah. Murid-murid akan beratur dan jarak yang dibenarkan di tapak perhimpunan kelas masing-masing. Ibu bapa berada pada jarak jauh dan tidak dibenarkan bersama murid. Okey, ini masuk sekejap hantar mungkin minggu pertama dan biarkan anak mengurus sendiri. InsyaAllah para guru akan membantu anak-anak kita dalam pelbagai aspek demi untuk membiasakan anak-anak kita untuk belajar di sekolah SK Desa Pingguran Putra. Esoknya waktu rehat murid pula. Setakat ni ya, untuk waktu rehat murid, dalam tempoh PKP tiada jualan di kantin. Digalakkan murid membawa bekalan makanan sendiri dari rumah. Kalau tempahan makanan akan dibuat secara online. Sekiranya membeli makanan di kantin, tempahan macam biasa secara online melalui pengusaha kantin. Murid akan berada di dalam kelas menikmati juadah masing-masing dengan pemantauan guru. Okay, seterusnya. Okay, makanan murid sederap 2022 biasanya borang tempahan makanan awal seminggu. InsyaAllah nanti kalau ada makluman dan sebagainya, kami akan masukkan ke dalam WhatsApp ataupun medium Telegram untuk makluman ibu bapa ya. Bagaimana nak melaksanakan tempahan dan sebagainya. Dan situ juga ada dinyatakan makluman nombor telefon yang boleh dihubungi oleh para ibu bapa sekiranya ada pertanyaan dan sebagainya ya. Okey, seterusnya. Untuk makluman ibu bapa, enrolment murid tahun 1 2022-2023 seramai 211 orang murid ya. Kita tahun 2022 awal ni peringkat pertama dijangkakan kita guna tema warna ya, tema warna dan insya-Allah kelima-lima tema warna ni jika tiada perubahan kita akan bawa terus sampai ke darjah 6. Maksud dia ya. Kalau nama indigo sampai darjah 6 insya-Allah kita akan bawa ya. Jika tiada perubahan kita akan nama-nama ni sampai darjah 6 ya anak kita insya-Allah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya cikgu. Okey, untuk makluman ibu bapa, pada 26 Februari 2022, minggu depan hari Sabtu, saya ulang, makluman ibu bapa, minggu hadapan 26 Februari 2022 hari Sabtu, kita akan buat pendaftaran murid. Ya. Kita akan buat pendaftaran murid bermula pada pukul 9 pagi hingga 1:30 petang. Ya, di mana? Di Dewan Terbuka SK Desa Pinggiran Putra. Ya. Tujuannya, okey. Ibu bapa hadir akan ambil fail peribadi anak-anak masing-masing. Pembelian keperluan sekolah di koperasi. Koperasi dibuka pada tarikh dan masa tersebut. Dan seterusnya pengambilan buku teks. Ya, maksud dia Sabtu depan, pastikan ibu bapa hadir untuk mengambil fail peribadi murid, pembelian keperluan sekolah di koperasi dan juga pengambilan buku teks. Bawa bersama surat penempatan. Saya ulang ya, bawa bersama surat penempatan anak-anak tuan-puan. Sekiranya tiada, sekolah pun ada sebenarnya. Tapi saya berharap sangat bawalah bersama surat penempatan anak-anak tuan ke sekolah pada 26 Februari 2022. Okay, seterusnya. Pengambilan fail peribadi murid tersebut, ibu bapa juga dikenaki memberi sumbangan sebanyak RM30 ya bagi perkara-perkara berikut. Nanti akan lebih dijelaskan oleh penyelaras tahun 1. Jadi saya sebut dulu antaranya
tanda nama RM5, tanda nama sementara bertali RM5.50, fail peribadi RM3, modul transisi RM6.50 dan juga yang kelima aktiviti murid atau kesediaan RM10. Jadi sumbangan yang dikendaki dan ibu bapa perlu bayar pada tarikh tersebut sebanyak RM30 ya. Ini untuk kumpulan anak-anak kita. Okay, seterusnya. Okay, bagi melancarkan urusan tersebut, ibu bapa atau penjaga diminta menyemak nama dan kelas anak masing-masing di WhatsApp tahun 1 terlebih dahulu. Maksudnya minggu depan penyelaras tahun 1 bersama guru tahun 1 akan keluarkan senarai nama dan ibu bapa boleh semak di situ ya. Sekiranya semak-semak anak tiada nama, boleh hubungi kami. Ya, insya-Allah. Insya-Allah kami akan membantu. Tapi sebenarnya senarai nama murid yang terlibat dan murid yang tahun 1 2020-2023 dah memang ada dalam pengetahuan dan senarainya ada pada pihak sekolah ya. Hanya seorang wakil ibu bapa atau penjaga sahaja dibenarkan masuk. Masa 26 Februari tu kita nak ramai-ramai ya. Hanya seorang saja dibenarkan masuk mengikut sistem nombor yang diberikan di pondok pengawal. Ya, seorang saja. Okey, teruskan cikgu. Okey, tindakan ibu bapa atau penjaga, pastikan mengikut SOP seperti memakai pelitup muka dan menjaga penjarakan fizikal. Hanya 15 orang sahaja dibenarkan masuk dalam satu masa berdasarkan nombor yang diberikan oleh pengawal. Ya, seorang sahaja ibu bapa macam saya cakap tadi atau penjaga dibenarkan masuk kawasan sekolah dan sehat. Okey, tolong tidak hadir ke sekolah. Ini untuk makluman ibu bapa. Sekiranya ibu bapa positif COVID-19 atau kontak rapat di tempat kerja atau kontak rapat saudara mara atau kontak rapat adik-beradik atau kontak rapat jiran atau kontak rapat di dalam satu rumah atau sedang menunggu keputusan ujian COVID-19 sama ada RTK, saliva test, RTK antigen atau swab kendiri atau sebagainya dan juga bergejala seperti demam, batuk dan semua, tolong tidak hadir ke sekolah ya. Hanya ibu bapa yang sihat saja boleh hadir ke sekolah untuk urusan pengambilan fail dan sebagainya. Okey, macam saya sebut tadi, hanya seorang saja dalam satu masa, seorang saja ibu bapa atau penjaga dibenarkan masuk di setiap masa. Kita ada 2 sesi ya. Sesi pertama 8.30 hingga 10.30 pagi. Sesi kedua pukul 11 hingga 1 petang pada 26 Februari tersebut. Antara perjalanannya, ibu bapa akan ke dewan, ambil fail peribadi murid dan buat sumbangan. Saya ulang ya. Ibu bapa akan ke dewan, ambil fail peribadi murid dan buat sumbangan. Selesai, bergerak ke koperasi. Sebab koperasi buka pada hari tersebut, bolehlah membeli kelengkapan sekolah jika perlu. Ya. Dan seterusnya ambil buku teks, terus pulang ke rumah. 3 tu ya, 3 stesen yang kita buat. Pertama, ambil fail peribadi dan buat sumbangan. Selesai, bergerak ke koperasi. Beli kelengkapan jika perlu. Ya, kalau misalnya agak sesak, tak ada masalah. InsyaAllah sebelum buka sekolah kita akan maklumkan juga agar koperasi buka juga untuk kemudian bapa membeli buku ya. Sekiranya berjalan dengan baik, tiada kesesakan, kita boleh teruskan seperti yang dirancang. Selesai terus ambil buku teks dan pulang ke rumah. Untuk makluman, untuk tahun 1 2021 jumlah murid tahun 1 tidak mencapai 200 orang, tapi yang kita ni untuk tahun 2022-2023 melebihi 200 orang. Maksudnya sekiranya lah, ibu bapa hadir, awal akan dapat buku teks tersebut. Baki yang tidak memperoleh buku teks akan kita beri pada hari pembukaan sekolah insya-Allah ya. Okey, seterusnya. Okey, yang ketiga. Ini kami sebagai pihak sekolah diamanahkan untuk mewar-warkan kepada ibu bapa akan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi kanak-kanak berumur
5 tahun hingga 12 tahun ya. Okay, untuk makluman ibu bapa, ibu bapa bolehlah untuk terlibat sama memastikan anak-anak dalam pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ya. Anak kita berumur 5 hingga 12 tahun. Okay, objektif pemberian vaksin ini sebenarnya melindungi anak-anak kita daripada penyakit teruk dan juga jangkitan ya. Membolehkan sekolah dibuka dan beroperasi dengan selamat. Mengurangkan risiko penularan jangkitan kepada kanak-kanak di sekolah yang tidak layak menerima vaksin atau sebab kesihatan dan meningkatkan liputan vaksinasi COVID-19. Maksud dia fokus kepada peak kids. Peak kids ni adalah anak-anak berumur 5 hingga 12 tahun. Okay. Dasar peak kids ni sebenarnya mengawal penularan jangkitan dan keterukan penyakit COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak ya. Sepanjang tempoh pandemik, vaksin adalah percuma kepada kanak-kanak yang dinyatakan. Populasi sasaran adalah semua kanak-kanak berumur 5 hingga 12 tahun. Hanya murid dengan kebenaran ibu bapa sahaja akan diberikan vaksin. Macam pihak sekolah diamanahkan untuk mewawarkannya. Dan persetujuan tu sebenarnya di bawah tanggungjawab ibu bapa. Vaksin jenis Pfizer untuk anak kids ni ialah vaksin jenis Pfizer ya. Okay, seterusnya. Okey, untuk makluman juga sebenarnya untuk vaksin ni, untuk anak-anak kita, vaksin ini adalah formulasi khas untuk anak-anak dan dibekalkan dalam berbuli 10 dos dan perlu dicampur dengan 1.3 ml larutan garam biasa. Dan seterusnya, dos ini merupakan 1/3 daripada dos yang digunakan dalam dos dewasa. Maksud dia 1/3 apa yang kita dapat. Anak kita dapat 1/3 ya. Program vaksinasi kanak-kanak ini memerlukan 2 suntikan dos vaksin dengan selama 8 minggu selepas dos pertama. Okey, seterusnya. Okey, ini persetujuan vaksin. Yang saya cakap tadi, saya maklumkan hanya dengan kebenaran ibu bapa. Pihak sekolah mewar-warkan kepada ibu bapa. Pelaksanaan sebenarnya di bawah tanggungjawab ibu bapa. Untuk makluman ibu bapa, sebelum ni, murid tahun 6 kami yang uruskan secara berkelompok. Tapi selepas ni murid 5 tahun hingga 12 tahun di bawah tanggungjawab ibu bapa ya untuk menguruskan. Jadi pihak sekolah hanya memaklumkan kepada ibu bapa. Okay, seterusnya. Okay, ini program imunisasi COVID-19 kanak-kanak ada senarai ya. Senarai Peak Kids ni insya-Allah kita akan masukkan nanti dalam WhatsApp semua ni makluman ni. Okay, seterusnya. Okey, borang persetujuan suntikan. Macam yang cakap tadi, hanya ibu bapa yang bersetuju untuk suntikan vaksin ni akan boleh muat turun borang tersebut. Jika ibu bapa tidak dapat hadir, guna borang perwakilan ibu bapa atau penjaga. Anak bawah 18 tahun tak boleh, 18 tahun ke atas. Okey, seterusnya. Okey, keperluan guru untuk maklumkan. Macam saya sebut tadi, kami guru keperluannya untuk maklumkan ibu bapa mendaftar dalam MySejahtera sebagai tanggungan ya bagi anak diikuti melalui booking Pfizer ya, mendapat senarai pelajar. Kami sekolah akan sentiasa mengambil cakna, akan sentiasa kena submit ya maklumat-maklumat anak-anak kita yang mengambil vaksin dan kami akan masukkan maklumat tersebut dalam APDM anak masing-masing. Keperluan mewujudkan PV di sekolah itu tanggungjawab PKD sekiranya ada beberapa perkara. Untuk makluman ibu bapa, saya ada sentuh sikit tentang kes COVID ya, kes COVID-19 di sekolah. Sekiranya ada apa-apa berlaku di sekolah, kami pihak sekolah akan sentiasa memaklumkan kepada ibu bapa ya. InsyaAllah doakan anak-anak kita dapat belajar seperti biasa dan terhindar daripada sebarang penyakit. Saya rasa dari saya itu saja. Jika ada pertanyaan dan sebagainya, bolehlah utarakan kepada kami pihak sekolah insyaAllah. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Encik Zahri bin Muhammad Lauri penolong kanan hal ehwal murid atas taklimat itu tadi. Baiklah, seperti sedia maklum, selain kelas prasekolah,
Program pendidikan khas integrasi PPKI juga wujud di Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra. Oleh itu, bagi menyampaikan taklimat tentang PPKI, saya menjemput Ustaz Mahathir bin Midun selaku penolong kanan PPKI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Besar, Puan Guru Besar, Barisan Guru Penolong Kanan, guru-guru serta ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini saya nak ceritakan tentang program pendidikan khas integrasi. Di Sederak ni ada satu program untuk anak-anak MBK kita dipanggil program pendidikan khas integrasi. Singkatannya PPKI. Okay. Program pendidikan khas integrasi ni dia ada 3 aliran. Yang pertama masalah penglihatan, yang kedua masalah pendengaran dan yang ketiga masalah pembelajaran. Di Sederak ni kita hanya menerima murid berkeperluan khas ini hanya untuk masalah pembelajaran sahaja. Untuk masalah penglihatan, pendengaran, bolehlah ke sekolah yang ada program tersebut. Jadi program pendidikan khas integrasi ini disediakan untuk anak-anak ataupun murid-murid berkeperluan khas yang mempunyai masalah lah, seperti autism, lembam, lembam ataupun pintar cerdas dan sebagainya. Jadi untuk itu program ini, untuk masuk program ini murid-murid tersebut perlulah ada kad OKU. Kad OKU. Jadi bila ada kad OKU itu bolehlah murid-murid ini mendaftar di kelas PPKI. And walau bagaimanapun untuk murid tahun 1 mereka terlebih dahulu terpaksa menjalani transisi selama 3 bulan di aliran perdana dan barulah boleh mereka dipindahkan di PPKI. Okey, seterusnya kita lihat definisi pendidikan inklusif. Slide yang seterusnya. Okey. Program pendidikan inklusif adalah program di dalam pendidikan PPKI. PPKI satu program, dalam PPKI itu ada 3 program lagi, iaitu program pendidikan inklusif. Merupakan suatu program pendidikan bagi murid berkeperluan khas yang dihadiri oleh murid-murid berkeperluan khas bersama dengan murid-murid lain di aliran perdana dalam satu kelas yang sama di sekolah kerajaan ataupun sekolah bantuan kerajaan. Ini bermakna murid-murid kita PPKI yang boleh belajar, kita akan letakkan mereka di kelas arus perdana. Kita inklusifkan mereka supaya mereka boleh bersama-sama dengan murid arus perdana belajar. Kenapa? Kerana di PPKI ni dia punya syllabusnya adalah amat terbatas, amat rendah. Jadi sekiranya murid tu dah boleh belajar, kita letakkan dia di kelas arus perdana. Okey, konsep PPI, program pendidikan inklusif. Next. Okey, konsep pendidikan inklusif. MBK, murid berkeperluan khas mengikuti bidang akademik dan bukan akademik bersama murid arus perdana dengan menyediakan khidmat sokongan di dalam dan di luar bilik darjah. Ini bermakna murid-murid yang kita inklusifkan tu, ibu bapa jangan takut kerana dalam kelas kita sediakan rakan pembimbing yang akan bantu mereka. Di luar kelas begitu juga. Kita akan ada PPN yang akan hantar mereka ke kelas dan akan bawa balik ke kelas PPKI. Matlamat program pendidikan inklusif. Next. Meningkatkan penyertaan dan memberi peluang kepada MBK untuk mengikuti program akademik dan bukan akademik bersama-sama dengan murid arus perdana. Ini kita nak bagi peluang kepada mereka lah, supaya murid-murid PPKI ini bercampur dengan murid arus perdana untuk sosial mereka. Program pendidikan inklusif juga memberi kesedaran kepada masyarakat supaya tidak menafikan potensi
murid berkeperluan khas dan percaya bahawa ketidakupayaan mereka boleh diminimalkan jika diberi peluang yang sama. Inilah objektif kita, supaya murid-murid berkeperluan ni mereka dapat bercampur, bergaul bersama dengan murid-murid di arus perdana tu. Objektif program pendidikan inklusif memastikan murid berkeperluan khas mendapat hak yang sama rata. Mendapat hak yang sama rata untuk belajar dalam persekitaran tanpa halangan. Ini objektif kita. Yang kedua, membina keyakinan diri murid berkeperluan khas bagi mencapai potensi yang optimum. Yang ketiga, memastikan MBK murid berkeperluan khas dapat menyesuaikan diri dengan murid arus perdana bagi meningkatkan kemahiran kehidupan harian mereka. Bila mereka bergaul ni, insyaAllah mereka akan boleh belajar bergaul bagaimana mereka mengurus diri sendiri. Kalau di kelas PPKI tu, mereka semua dibantu oleh PPM. Yang keempat, meningkatkan kesedaran dan penerimaan warga sekolah serta komuniti tentang kepelbagaian keupayaan MBK ini. Mana kita sebagai warga sekolah, kita ada lalukan mereka menerima anak-anak istimewa ni lah. Begitu dengan masyarakat lah, kita tidak melihat mereka ada kekurangan pada mereka. Dua, pendekatan pendidikan inklusif. Yang pertama sekali, kita panggil inklusif penuh. Inklusif penuh ni, budak-budak MBK belajar penuh masa di dalam kelas arus perdana, mengikuti sepenuhnya kurikulum. Walau bagaimanapun di APDM mereka masih lagi ditagi sebagai inklusif penuh. Manakala ada yang kedua iaitu inklusif separa, iaitu murid-murid PPKI. Mereka akan masuk ke kelas aliran perdana hanya satu ataupun dua mata pelajaran sahaja. Begitu juga dengan kurikulum, mereka akan terlibat satu ataupun dua kurikulum sahaja, tak semua ataupun tidak separuh masa, tidak semua masa. Dan mereka mengikuti ini semua, mengikuti kurikulum ini bersama dengan murid arus perdana, mestilah ada jadual. Ada jadual berkala, tidak sekali masuk saja, maknanya setiap masa lah. Mereka akan pergi ke kelas arus perdana. Ini dipanggil inklusif separa. Walau bagaimanapun mereka juga masih lagi belajar di kelas PPKI. Kita lihat bagaimana murid-murid ini untuk kita tempatkan di PPKI. Dan untuk bagaimana daripada PPKI, kita nak inklusifkan mereka. Dia punya catatan aluran tu, pertama sekali, guru-guru PPKI kamilah mengenal pasti MBK yang boleh diinklusifkan. Maknanya MBK yang kurang upaya teruk dikecualikan. Maknanya murid yang memang tak boleh nak diinklusifkan, memang kita tak suruhlah. Contohnya memang dia tak boleh nak ke tandas sendiri. Nak urus diri, nak basuh najis pun tak pandai. Itu kita tidak inklusifkan lah. Sebab di kelas arus perdana tu tidak ada orang yang nak menguruskan mereka. Yang kedua, untuk murid yang untuk diinklusifkan, guru kami terpaksa melengkapkan senarai semak kesediaan murid SSKI. Ini ada borang dia nanti. Kita akan uji murid-murid ni sama ada mereka boleh diinklusifkan ataupun tidak. Bagi murid MBK yang tidak bersedia untuk meneruskan PDP di arus perdana, mereka akan kekal di PPKI. Mereka tak boleh diinklusifkan di atas. Mereka teruslah belajar di PPKI sehinggalah mereka boleh. Manakala MBK yang bersedia, mereka akan menjalani bersedia pentaksiran akademik. Mereka akan dipindahkan di arus perdana dan diinklusifkan di sana. Manakala MBK yang kurang bersedia, yang tak boleh nak buat apa langsung, datang sekolah, nak urus diri tak boleh, nak tandas tak boleh, nak makan sendiri pun tak boleh. Murid-murid ini kita rujuk kepada pegawai 3PK. Apa dia pegawai 3PK tu? Iaitu Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas. Maknanya kita tak boleh nak terima mereka sebenarnya di sekolah. Mereka ni kita bolehlah ditempatkan di PDK. Di PDK lah. Seterusnya,
penetapan kelas inklusi MBK oleh Jawatankuasa Program Pendidikan Khas Sekolah JPPKS. Maknanya murid-murid yang telah didapat tender bersedia tadi, kita akan mesyuarat untuk meletakkan mereka di kelas arus perdana. Kita akan panggil mak ayah dia berbincang sama ada boleh tak kita letak di kelas arus perdana. Apa-apa keputusan hendaklah disetujui oleh kedua ibu bapa. Manakala murid yang pertengahan tadi kita letakkan di kelas inklusi separa, iaitu setengah-setengah subjek saja mereka pergi ke arus perdana. MBK ditempatkan ke kelas arus perdana dipanggil inklusi penuh. MBK tadi yang letakkan di arus perdana kita panggil inklusi penuh. Inilah keadaan dia ataupun carta aliran bagaimana murid-murid MBK itu nak kita letakkan sama ada inklusi penuh ataupun inklusi separa. Dari segi perekodan data MBK, PPI, murid MBK inklusif penuh, MBK mereka didaftarkan di kelas arus perdana dan di dalam APDM mereka ditanda sebagai inklusif penuh. Inklusif penuh dalam APDM tu. Kalau tuan-tuan nak tahu apa dia APDM tu, APDM ialah aplikasi pangkalan data murid. Aplikasi pangkalan data murid. Yang mana aplikasi ini dibangunkan untuk menyimpan segala maklumat murid-murid secara online. Ini penting ni, APDM ni. Yang kedua, MBK inklusif separa. Mereka didaftarkan di kelas PPKI dan di dalam APDM mereka, mereka akan ditanda sebagai inklusif separa. Ada beza ya. Inklusif penuh dan inklusif separa di dalam APDM. Seterusnya, pelaksanaan program inklusif ni, model holistik di sekolah. Yang modul ibu bapa ni kita lihat, kita hendaklah melibatkan penglibatan ibu bapa di dalam setiap program kita. Sama PPKI ni, dia banyak program dia. Kita sebenarnya kalau boleh kita melawat, tengok wayang, ini semua terapi lah, renang dan sebagainya. Banyak dia punya program. Kita boleh libatkan ibu bapa sekali dengan kita untuk membantu kita. Walaupun ibu bapa yang tidak ada anak di PPKI pun kita boleh ajak sekali untuk sama-sama mereka membantu program pendidikan khas ni. Jadi budak-budak MBK ni hendaklah kita raih mereka seperti mana murid-murid biasalah, kerana mereka ni ada kekurangan, tetapi kita bantu mereka sebagaimana mereka boleh menjalani kehidupan mereka seperti anak-anak murid biasa. Ini sebab apa? Sebab bila lepas waktu sekolah nanti, lepas mereka habis sekolah, supaya mereka boleh menjalani kehidupan mereka seperti orang yang normal lah. Di sekolah ni kita mengajar mereka bersosial supaya mereka tak terkejut lah bila keluar nanti. Kan? Jadi itu sajalah. Mana ibu bapa yang ada anak-anak mereka yang bermasalah ni, bolehlah datang ke sekolah berbincang dengan kami. Kami di sekolah sederhana ni, unit PPKS biasa bersedialah untuk menerima anak-anak tuan-tuan yang ada kelebihan, ada kelemahan ni. Jadi itu saja untuk hari ini, untuk penerangan saya tentang PPKI. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Mahathir bin Midun, penolong kanan PPKI atas penerangan itu tadi. Baiklah, selesai sudah sesi taklimat oleh barisan pentadbir sederap. Diharap semua ibu bapa penjaga masih setia bersama kami kerana ada satu lagi taklimat yang akan disampaikan oleh penyelaras tahun 1 SK Desa Pinggiran Putra iaitu Puan Fauzan binti Muhammad. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis Ustazah Izzati. Okey, seperti mana yang telah diberitahu, saya ialah Cikgu Fauzan binti Haji Muhammad. Saya juga adalah penyelaras tahun 1 merangkap juga kepada guru kelas tahun 1. Okey, saya ingatkan ya, pada 26 hari bulan nanti salah seorang ibu bapa sahaja yang akan hadir pada hari tersebut, Sabtu minggu depan ya. Murid-murid duduk dekat rumah, tak perlu datang sekolah. Okey, tanpa membuang masa, saya terus masuk kepada slide pembentangan saya yang pertama, senarai semak. Okey, kalau puan-puan tengok, kalau ibu bapa semua tengok dalam slide saya yang pertama ni, okay, ada 13 perkara yang ibu bapa perlu semak dan lengkapkan bagi yang berkaitan. Ya, ibu bapa perlu tulis nama penuh murid dan nama ibu bapa pada borang tersebut. Okey, seterusnya. Okey, slide ni adalah contoh fail murid yang akan ibu bapa terima pada 26 hari bulan Sabtu minggu depan. Ya, fail peribadi murid ni ada 2 bahagian. Bahagian pertama, ibu bapa perlu tampal dengan kemas IC atau my card penjaga pada muka surat untuk muka surat depan dan belakang my kit tersebut. Ya, salinan surat beranak murid dan my kit juga perlu ditampal dengan kemas. Ya, kat sebelah slide tu ya, kalau tengok ada contoh dah. Contoh fail peribadi murid yang lengkap. Okey, pada bahagian yang kedua, ibu bapa perlu lengkapkan rekod peribadi murid. Ya, tulis dengan kemas dan lengkapkan semua bahagian yang berkaitan. Okey, seterusnya, slide seterusnya. Okey, borang maklumat murid, ibu bapa dan penjaga. Lengkapkan ikut seperti mana dalam arahan yang dah ditetapkan. Ya, borang ini amat penting bagi pihak sekolah. Jadi ibu bapa perlu lengkapkan semua bahagian yang berkaitan dengan tulisan yang kemas dan boleh baca. Penting ya, borang ni ada banyak perkara yang perlu kami ambil tindakan daripada maklumat-maklumat ni. Ya, maklumat ni sulit dan perlu ibu bapa lengkapkan. Okey, seterusnya borang pengakuan pendapatan ibu bapa dan penjaga. Ya, borang ini perlu diisi bagi ibu bapa yang tidak mempunyai slip gaji dan penting juga dapatkan pengesahan tentang pendapatan ibu bapa tersebut. Ya, tulis dengan kemas tulisan ibu bapa, harap-harap boleh dibacalah oleh guru-guru ya. Seterusnya, slide seterusnya. Ya, ini adalah arahan daripada KPM. Borang kebenaran ibu bapa, penjaga bagi pelaksanaan ujian kendiri COVID-19. Ya, ibu bapa wajib isi borang ni, nyatakan setuju atau tak setuju untuk pelaksanaan ujian ini. Ya, kalau tak setuju, ya ibu bapa sekalian, kalau tak setuju nyatakan sebab dengan jelas kenapa tidak setuju. Okey, seterusnya. Senarai buku dan alat tulis. Ya, senarai buku dan alat tulis ni adalah panduan untuk ibu bapa untuk beli barang-barang atau keperluan di kedai buku sekolah. Ya, saya bagi tahu ya, ini untuk pengetahuan ibu bapa, kedai buku sekolah mula dibuka pada 1 Mac 2022 sehingga sekolah dibuka. Waktu operasi kedai buku ni pada pukul 9 pagi hingga 1 petang. Daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Pada cuti umum, Sabtu Ahad, kedai buku akan ditutup. Okey. Saya juga akan share slide ni nanti dalam grup WhatsApp ya. Ibu bapa boleh tengok. Seterusnya, ni borang tempahan tanda nama murid. Ya. Saya mohon sangat pada ibu bapa ya, sebelum isi borang ni, bincang dulu dengan pasangan masing-masing nak letak nama anak apa dalam borang tersebut. Ya. Pihak sekolah tak terima kalau ada perubahan
nak tukar nama last minute. Ya, sebab benda ni kami akan submit ke kedai yang akan buat tempahan tanda nama ni. Dan borang ni juga saya akan share dalam grup WhatsApp tahun 1. Borang ni ya ibu bapa sekalian, perlu diisi dan dilengkapkan, kemudian serahkan pada guru bertugas pada 26 hari bulan nanti, pada hari Sabtu minggu depan. Ya, borang ni kami perlu pada Sabtu minggu depan. Tulisan seperti yang mana saya cakap, perlu kemas. Kami boleh baca dan boleh difahami. Okey, seterusnya ini adalah contoh tanda nama sementara yang murid-murid akan guna pakai sehingga dapat tanda nama murid nanti. Okey, ini tanda lanyard kita panggil ataupun tanda nama murid sementara. Bila murid-murid akan ibu bapa akan terima tanda nama sementara ni pada 26 hari bulan nanti. Ya. Kemudian dalam tanda nama tersebut ada ruangan nombor handphone yang perlu diisi. Okey, ibu bapa akan dapat tanda lanyard ni pada 26 dan perlu diisi nombor handphone. Kedua-duanya lah kalau boleh. Okey, ibu ke, bapa ke, ataupun ada penjaga ke, tulis. Ini penting kalau ada berlaku kecemasan. Seterusnya, seperti mana yang Cikgu Zairi bagi tahu, ini adalah modul atau buku aktiviti minggu transisi. Buku ni akan diberi juga pada hari Sabtu minggu depan. Buku ni kalau boleh saya nak dibalutlah. Balut, kemas-kemas, kemudian tulis nama murid, nama sekolah. Kemudian ya, untuk pengetahuan ibu bapa, buku ni akan diguna pakai sepanjang aktiviti transisi murid di awal sesi pembelajaran buka sekolah nanti. Seterusnya, okey. Itu saja penerangan atau taklimat daripada saya. Fail dan semua dokumen yang saya bagi tahu tadi perlu diserahkan kepada guru kelas pada hari pertama sekolah nanti. Kecuali borang tempahan tanda nama murid. Ya, borang tempahan tanda nama murid tu perlu diserahkan kepada guru 26 hari bulan 2 Sabtu minggu depan. Okey, itu saja dari saya. Saya serahkan kembali kepada Puan Pengerusi Majlis Ustazah Izzati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Fauzan binti Muhammad, penyelaras tahun 1 Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra. Baiklah, alhamdulillah selesai sudah sesi taklimat kita pada hari ini. Oleh itu saya menjemput Cik Zairi bin Muhammad Lauri untuk sesi menjawab soalan daripada ibu bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita boleh tengok dekat ruangan chat tu. InsyaAllah saya akan cuba jawab sekiranya ada beberapa kemuskilan. Laras tahun 1 akan bantu insyaAllah. Okey, kita boleh tengok dekat ruangan chat tu. Soalan saya tengok ada soalan daripada Encik Muhammad Fadil ya. Mohon bertanya bila jangkaan tarikh orientasi. Untuk makluman Encik Fadil dan juga ibu bapa, insyaAllah sekiranya tiada apa-apa perubahan tarikh, biasanya lah untuk program transisi dan sebagainya akan bermula pada awal persekolahan, dan sekiranya ada makluman dari semasa ke semasa, insyaAllah kami akan maklum dalam WhatsApp group ya, insyaAllah. Untuk yang soalan daripada Encik Muhammad Buhari, satu kelas ada berapa orang murid ya cikgu?
Untuk makluman semua, untuk tahun 2022-2023, murid setakat ni kalau kita ikutkan 40 orang ke atas ya. Setakat ni 40 orang satu kelas. Saya tengok paling ramai pun 42 ya, murid dalam satu kelas. Okey, seterusnya ada pertanyaan ya ni, ada banyak pertanyaan cikgu. Sekiranya ibu bapa tidak hadir pada 26 Februari 2022, okey, adakah maksudnya adakah tarikh lain dan sebagainya? InsyaAllah yang ini pun kami akan maklumkan tarikh yang sesuai untuk murid-murid ataupun ibu bapa yang tidak dapat hadir pada 26 Februari. Kita akan buat lagi satu tarikh, kita akan bantu untuk pengurusan murid-murid tahun 1 ya. Kita akan maklumkan kemudian insya-Allah. Okay, kita baca lagi. Okey, ini tadi penyelaras dah maklum. Mau bertanya cikgu, pendaftaran murid perlu murid hadir sekali? Tidak perlu ya. Ibu bapa atau penjaga seorang sahaja. Ya, seorang sahaja. Okey, ini sama soalan. Okey, soalan seterusnya daripada Intan Farahani binti Rasim. Ya. Mohon pihak sekolah untuk share list nama anak-anak peserta kelas lebih awal. Okey, memang untuk makluman para ibu bapa, minggu depan sebelum 26 hari bulan, pihak sekolah akan masukkan senarai murid tahun 1 dalam WhatsApp tahun 1 insya-Allah ya. Kami akan masukkan senarai nama. Jadi ibu bapa boleh buat semakan di situ. Okay, soalan Syadila ni sama ya. Okay, saya teruskan. Okay, Wan Muhammad Amar pun sama. Soalan tadi saya dah jawab. Okay, soalan Firdaus Ayub. Assalamualaikum cikgu. Untuk pelajar lelaki adakah dibenarkan untuk pakai kemeja lengan panjang? Okay, untuk makluman para ibu bapa, saya dah maklum kepada pengusaha koperasi sekolah untuk tahun depan. Memang saya dah minta mereka sediakan baju lengan panjang ni untuk perempuan, lengan pendek untuk lelaki. Namun sekiranya ibu bapa berhajat untuk membelikan anak lelaki untuk mengenai lengan panjang, sebenarnya tak ada masalah. Jadi yang tu terus berurusan dengan pihak koperasi sekolah. Okey, guru besar pun jawab. Terima kasih tadi. Okey, seterusnya pasal orientasi tu ya. Kata guru besar tadi dia dah jawab situ bermula pada 21 Mac. Okey, soalan Wan Muhammad Amar Muhammad Hafizi pun saya dah jawab tadi. Okey, mau bertanya cikgu pendaftaran murid 26. Okey, ini pun dah jawab. Kiranya tak boleh hadir. Okey, salam cikgu. Macam mana? Ya, kami baru berpindah rumah ke Putrajaya. Tapi pengesahan dah dibuat sederap. Proses pertukaran untuk makluman ibu bapa untuk portal tahun 1 sekarang ditutup, bulan Mac baru dibuka. Namun sekiranya ibu bapa ingin membuat pertukaran, dia akan melalui PBD menggunakan borang ABS ya, secara manual. Saya harap cikgu Puan Zuraida Din nanti minggu depan boleh PM Cikgu Zeri ya. Boleh PM Cikgu Zeri. InsyaAllah kita akan bantu. Seterusnya. Ini Wan Muhammad pun saya dah jawab tadi. Soalan daripada Wan Muhammad. Okey, Assalamualaikum Cikgu. Semua saya nak tanya untuk penghantaran anak waktu pagi. Pukul berapa waktu paling awal boleh hantar anak? Untuk makluman ibu bapa, kalau ikutkan tadi, kita sebenarnya untuk murid yang hadir awal, kalau boleh jangan terlalu awal sangat, nanti tak ada siapa. Guru pun akan hadir sebelum pukul, yang bertugas sebelum pukul 7. Jadi kalau bolehlah tanyaan ni, hantar anak mengikut masa yang telah kita tetapkan. Kalau paling awal pukul 7, bolehlah pukul 7. Pukul 7 tu anak tuan kalau sebelum pukul 7 melalui pintu A ya. Kalau boleh hantar seawal sebelum pukul 7, maksudnya kalau nak hantar mungkin tuan-puan ada urusan dan sebagainya, jangan hantar 7 pagi bolehlah. Okey, teruskan.
Safrizal Sobri, ada tak ujian dibuat oleh pihak sekolah untuk kenal pasti tahap murid dan penempatan bahagian kelas dibuat mengikut tahap murid? Okay, sebenarnya untuk sekarang ni kita tak perlu ada streaming sepatutnya. Jadi saya serahkan kepada PK Pentadbiran boleh tak untuk jawab soalan Safrizal Sobri? Ada tak ujian dibuat oleh pihak sekolah untuk kenal pasti tahap murid dan penempatan pembahagian kelas dibuat mengikut tahap murid? Okay, tak apa, saya teruskan dulu ya. Okay, maaf bertanya cikgu, kalau satu kelas ada lebih kurang 40 murid, bagaimana penjarakan sosial dilakukan? Okay, untuk makluman bapa, kelas kita sebenarnya dah disusun jaraknya lebih kurang 1 meter ya setiap meja. Jadi insyaAllah kalau tak ada apa, memang bersesuaian. Kalau 40 murid pun sebenarnya boleh ya, boleh untuk murid berada di kelas tersebut. Sebab apa setakat ni arahan daripada KPM tahun 1, tahun 2, tahun 6 mereka tiada pengiliran. 3, 4, 5 ada pengiliran ya, ada pengiliran. InsyaAllah kami akan bantu memastikan keselamatan murid. Cikgu Fauzan dah jawab soalan seterusnya. Ada lagi tak soalan? Assalamualaikum cikgu, kasut hitam atau kasut putih atau kedua-dua kasut yang perlu dipakai ketika ke sekolah? Okay, saya rasa untuk melalui ibu bapa, kalau ibu bapa beli kasut hitam, teruskanlah kasut hitam. Tak perlu beli dua-dua ya. Kasut hitam, terus beli kasut hitam. Kerana nak beli kasut putih. Jadi tak perlu beli dua-dua kasut dan sebagainya untuk keperluan murid. Okay, ada lagi tak? Jika ada secara ada pertanyaan daripada ibu bapa selain daripada Cikgu Zairi, Cikgu Zairi. Ya. Saya nak jawab soalan Cik Safrizal Sobri tadi tu. Ada tak ujian dibuat oleh pihak sekolah? Okey, setakat ni kita tak ada buat ujian lah. Sebab ujian memang tak ada dah. Cuma kita akan tempatkan murid-murid itu sama rata bilangan lelaki perempuan di dalam kelas lah. Okay? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Puan Mazna. Okay, soalan seterusnya, Encik Muhammad Fadil mohon mencadangkan supaya kelas tahun 1 ditempatkan di kelas level bawah. Mengambil kira beg yang mungkin berat bagi setengah murid yang agak kecil saiz badannya. Mohon pertimbangan sekiranya boleh. InsyaAllah ni kami akan bincangkan. Untuk makluman ibu bapa, sekarang ni kita buat tahun 6. Sebab apa ada yang berada di bawah, sebenarnya ke atas keperluan. Ada murid kita ni yang hadir ke sekolah menggunakan kerusi roda. Jadi kita terpaksa susun ya murid tersebut di bahagian bawah. Namun begitu cadangan ini terima kasih. InsyaAllah kami akan cuba bincang. Dan sekiranya ada perubahan kami akan maklumkan dari semasa ke masa. Okay. Nuhul Ashila ya. Salam, saya nak bertanya cikgu tentang penjaga anak-anak. Ada sedikit pertukaran. Macam mana caranya nak tukar? Maklum pada guru kelas atau boleh terus ke pejabat? Okay, ni boleh maklum kepada saya. Nanti kita boleh bantulah untuk mengatasi masalah tersebut untuk Puan Nurul Ashila. Okey, Assalamualaikum cikgu. Anak saya belum terima surat penempatan dari sekolah. Okey, saya jawab soalan Encik Zuhri Jamaluddin. Sebenarnya murid yang buat penempatan, yang telah membuat pengesahan penempatan tu adalah ibu bapa yang buat. Maksudnya ibu bapa tersebut dia daftar awal. Murid yang biasanya yang tak dapat pengesahan ni ada lebih kurang 11 orang. Dia daftar lewat ya. Jadi dalam proses, namun begitu pihak sekolah maklum dan murid tersebut memang ada daftar sekolah ya. Ada daftar di sekolah SKDPP.
Okey, PM Cikgu Zahri nombor mana ya? Nanti dalam ruangan WhatsApp kan saya maklum. Okay, ada lagi tak pertanyaan? Ada lagi tak? Okey, ada lagi tak? Pengurusi ada lagi? Saya serahkan pengurusi semula. Ada pertanyaan lagi ke? Ada. Dokumen Sabtu depan dah dijawab ke? Belum. Okey, saya boleh jawab untuk soalan ini. Okey, pada hari Sabtu 26 Februari 2022 nanti, ibu bapa hanya perlu bawa surat penempatan murid, dan sebelum hadir tu bincang dengan pasangan nak letak nama apa dekat tanda nama anak, tanda nama kekal. Sebab nanti kita terus nak hantar ke supplier. Tak boleh ada sebarang perubahan. Kalau sebab ada murid yang nama dia ada beberapa ni kan, dia kena ikut aksara, dia ada berapa aksara ya? Nanti kita share dalam grup je. Nanti kami share dalam grup ada berapa kotak huruf yang boleh diisi, sebab ada nama murid yang panjang jadi tak boleh letak semua nama dalam tanda nama. Ada 8 petak untuk 8 aksara sahaja. Okey, kemudian surat penempatan, lepas tu berbincang dengan pasangan tentang nama anak yang nak ditulis pada tanda nama. Kemudian menyediakan menyediakan wang RM30 tepat. Okay, nanti kita akan maklumkan di dalam grup WhatsApp ibu bapa apa yang perlu dibawa pada hari Sabtu nanti. Dan pada hari tersebut juga akan kita berikan seperti yang Puan Fauzan maklumkan tadi, fail peribadi murid. Surat penempatan. Cikgu Zahri, surat penempatan perlu ambil di mana? Ya, yang di print dari website. Ya, betul. Ya, betul. Ibu bapa ada simpan satu salinan jadi perlu bawa. Nama anak memang tak boleh lebih 8 huruf Puan Amalina Fauzi. Kita memang tetapkan 8 huruf sahaja, sebab pada tanda nama tu akan ada nombor pendaftaran murid sekali. Jadi kita tak boleh lebih daripada 8 huruf. Puan bincanglah macam mana nak letak nama anak pada tanda nama tu. Okey, itu sahaja. Okey, saya tutup majlis Okey, sebelum itu terima kasih kepada Encik Zahri kerana mengelolakan sesi soal jawab itu tadi. Baiklah, alhamdulillah tamat sudah sesi taklimat tahun 1 Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Guru Besar
Puan Anita binti Saridin, Barisan Pentadbir, Jawatankuasa Taklimat Ibu Bapa Tahun 1, Ibu Bapa Penjaga dan terutamanya anak-anak yang bakal melangkah ke tahun 1 sesi 2022-2023 nanti. Semoga segala yang kita rancang berjalan dengan lancar. Oleh itu, sebelum saya menutup majlis, marilah sama-sama kita membacakan surah Al-Bas. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.